Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang ketujuh, which is tanggungjawab sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Okey, untuk pengetahuan awak, pelajaran yang ketujuh ini merupakan topik yang kedua dalam tema yang kedua. Okey, ingatkan pesan saya sebelum ni, kalau awak nak kuasai ke semua tajuk-tajuk dalam tasawuf Islam, awak kena kuasai dulu isi kandungan dia. Terutama tema lah. Kalau untuk form 4, tema ada 3. Ini tema yang kedua. Tema pertama apa? Kalau awak recall balik, tengok dekat buku teks awak tu, tema yang pertama adalah Islam sebagai ad-din. Kita dah pun bincang topik tema yang pertama. Okey, so ini tema kedua, manusia sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Hari tu kita dah bincang tentang pelajaran yang keenam, iaitu fitrah kejadian insan. Itu topik pertama untuk tema yang kedua. Okey, kita recall sedikit tentang fitrah kejadian insan. Topik fitrah kejadian insan, dia menceritakan tentang bagaimana proses terjadinya seorang insan. Macam mana proses dia, lepas tu tentang alam yang akan dilalui oleh insan daripada permulaan sehinggalah nihayah, iaitu pengakhiran kehidupan untuk seorang insan. Apa tujuan kita berada di atas muka bumi Allah ini? So, kita ada tanggungjawab sebenarnya. Kita berada di atas muka bumi, ini tanggungjawab kita. Kita bukan saja-saja duduk atas muka bumi ini. Setiap sesuatu mesti ada give and take. Kenapa saya kata macam tu? Mesti ada beri, mesti ada balasan dia. Okey, contoh macam Allah dah bagi kepada kita nikmat untuk kita tinggal di bumi Allah ini. Allah dah hidupkan kita, Allah dah bagi kita pelbagai nikmat. So kita kena buat apa? So kita kena balas balik. So balas balik kita melalui apa? Melalui tanggungjawab kita. Sebab kita duduk dekat atas muka bumi ini bukan saja, tapi kita ada mission kita. Mission kita adalah untuk bertanggungjawab. Bertanggungjawab sebagai apa? Sebagai seorang hamba dan juga khalifah Allah. Okey, so inilah topik yang akan kita bincangkan dalam pelajaran yang ketujuh, which is tentang tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, iaitu menjadi seorang hamba dan juga menjadi seorang khalifah Allah. Ini merupakan mind map secara ringkas tentang subtopik yang akan kita bincangkan dalam topik yang ketujuh ini. Apa dia? Kita akan bincangkan tentang maksud dari segi hamba, apa bezanya hamba, apa bezanya khalifah. Kedua, kita akan bincangkan tentang hubungan. Apa kaitan hubungan hamba dengan juga khalifah ni? Okey, yang ketiga, tujuan penciptaan manusia. Ni, kenapa kita ni dijadikan sebagai manusia? Apa mission kita sebenarnya? Okey, yang keempat, tanggungjawab manusia sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Tanggungjawab kita kepada Allah dan juga Rasul, apa dia? Tanggungjawab kita kepada manusia sendiri. Manusia kepada manusia, apa dia? Tanggungjawab kita kepada alam. Okey, so next kita akan bincangkan subtopik yang kelima, iaitu kepentingan melaksanakan tanggungjawab. Apa pentingnya kita menjalankan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah? Apa kepentingan dia? Okey, yang keenam, pengabaian tanggungjawab manusia. Kita akan bincangkan tentang punca dan juga kesan. So, faham pasal subtopik ni? So, ini yang akan kita bincangkan dalam pelajaran yang ketujuh, which is tanggungjawab sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Okey, yang ketujuh, tindakan sebagai hamba dan juga khalifah. Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah. Okey, so kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu maksud. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hamba dan juga apa yang dimaksudkan dengan khalifah. Awak boleh tengok dekat buku teks awak, muka surat 68. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hamba dan juga khalifah? Inilah mission kita, tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hamba? Ini adalah keyword dia. Hamba ini adalah manusia sebagai hamba Allah. Yang mana manusia ini wajib untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dengan mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengabdikan diri ini merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab, abdi. Abdi ini maksudnya adalah menghambakan. So, tujuan kita sebagai seorang hamba ini adalah kita ini hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah SWT. Bukan ada Tuhan Sami Velu ke, Tuhan Sivaraga ke, tak. Tuhan kita hanya satu sahaja, iaitu Allah. So, tujuan kita hidup ini adalah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan melakukan apa? Melakukan apa yang Allah suruh ini. Inilah cara kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Apa yang Allah suruh, kita buat. Apa yang Allah kata larang, kita jauhkan. Ini adalah kita punya cara macam mana kita nak menghambakan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Itu mission yang pertama. Okey, mission yang kedua adalah sebagai seorang khalifah. Khalifah ni apa? Khalifah ni adalah manusia juga. Manusia sebagai khalifah yang mana maksud dia adalah untuk mentadbir dan juga memakmurkan bumi selari dengan kehendak syariat. Kenapa dia kata mentadbir dan juga memakmurkan bumi? Maksud dia adalah proses macam mana kita nak majukan lagi negara kita. Macam mana kita nak martabatkan lagi bangsa kita. Macam mana kita nak menaikkan lagi, memajukan lagi tamadun kita menjadi tamadun yang berjaya.
Melalui apa? Melalui kerjaya kita, melalui pelajaran, melalui perdagangan, melalui bisnes, kemahiran yang pelbagai, contohnya kemahiran membina bangunan ke, kemahiran memasak ke, melalui ekonomi dan sebagainya. Semua yang kita buat ni, semua yang awak nampak kerjaya-kerjaya kat luar sana tu, itu adalah cara macam mana kita nak mentadbirkan dan juga memakmurkan bumi. So, kita tengok kepada poin yang kedua, hubungan. Apa hubungan hamba dengan khalifah ni? Okey, hubungan dia yang pertama, hakikat manusia sebagai hamba Allah. Ini adalah fakta. Manusia ini sebagai hamba Allah. Okey, tak ada yang manusia sebagai Jesus ke, sebagai apa ni, Tuhan, apa, tak kisahlah sebagai Tuhan pengganti ke apa, tak ada. Kita ini adalah sebagai hamba Allah. Kita ni hanya menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah. Tak ada Tuhan yang kedua, ketiga, ke-10, tak ada ya. Kita menjadi hamba Allah ini sebenarnya bukan satu penghinaan sebenarnya. Ada yang kata, kenapa kena jadi hamba Allah? Tak rasa hina ke sebagai seorang hamba? Kita ni manusia ada akal, kenapa kita kena jadi hamba? Tak. Kalau kita menjadi hamba Allah, ini bukan satu penghinaan, sebaliknya satu kemuliaan. Okey, kenapa saya kata macam ni? Cuba tengok dekat poin kat bawah ni. Dia kata, walaupun manusia sebagai khalifah di muka bumi, gelaran hamba sentiasa mengingatkannya kepada Allah SWT yang Maha Berkuasa. So, bila awak kenangkan awak punya title sebagai seorang hamba, kita punya title sebagai seorang hamba, kita akan jadi lebih bersyukur di atas segala nikmat yang Allah beri. Sebab siapa yang bagi semua nikmat dekat muka bumi ini? Allah. Allah yang berkuasa untuk memberi segala nikmat apa yang kita dapatkan sekarang ni. Tak adanya rasa satu hinaan sebagai seorang hamba Allah. Malah ia menjadi satu kemuliaan. Poin yang kedua, keistimewaan manusia sebagai hamba dan juga khalifah ini adalah anugerah. Okey, anugerah dan juga amanah yang mana tak dimiliki oleh makhluk lain. Kenapa istimewanya manusia ini sebagai hamba dan juga khalifah Allah sampai makhluk lain pun tak boleh memiliki? Sebab apa? Sebab kalau awak tengok, kucing yes betul makhluk Allah, tapi kucing bukan hamba Allah. Sebab hamba ni adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Kucing tak buat apa yang Allah suruh. Allah suruh solat, adakah kucing pergi solat? Tak. Allah kata kucing jangan buat maksiat, adakah kucing pun tak? Okey, aku tak buat maksiat. Ada tak macam tu? Tak ada. That's why lah keistimewaan manusia sebagai hamba dan juga khalifah ini hanya dimiliki oleh manusia sahaja. Allah bagi gift ni untuk manusia sahaja. Sebab itulah dikatakan hamba Allah ini bukan sebagai satu penghinaan tapi satu kemuliaan. That's why lah istimewanya kita memegang tanggungjawab kita sebagai seorang manusia yang mana kita mengabdikan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah dan juga kita menjadi khalifah Allah. Okey, faham ya? Makhluk lain pun takkan dapat keistimewaan ini. Okey, yang ketiga, hubungan hamba dan khalifah Allah dapat dijelmakan dengan konsep penyerahan diri kepada Allah dalam aspek akidah, syariat dan juga akhlak. So, maksudnya hamba dan khalifah ini saling berkait rapat. Okey, melalui apa? Melalui kita serahkan diri kita kepada Allah dengan cara bagaimana pegangan akidah kita, bagaimana pelaksanaan syariat kita dan juga bagaimana kita berakhlak dalam setiap tutur kata kita dan setiap apa yang kita lakukan. That's why lah hamba dan juga khalifah ini berkait rapat. Subtopik yang ketiga iaitu tujuan penciptaan manusia. Kenapa manusia ini diciptakan? Yang pertama, tujuan penciptaan manusia yang pertama iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Okey, wa ma, dan ingatlah khalaqatu, ini adalah fi'il madhi. Khalaqa tu menunjukkan aku. Aku tu refer kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Dan ingatlah aku telah menciptakan al-jinna, jin, wal insa dan juga manusia. Okey. Dan juga manusia illa, tidak lain tidak bukan, liya'budun, untuk menyembah dan beribadat kepada aku. Menyembah ini maksudnya, atau arti kata lain maksudnya untuk beribadah lah. So ini adalah key point dia, iaitu beribadat. Fahami maksud mengabdikan diri ini? Mengabdikan diri ini menjadi sebagai seorang hamba Allah bukan sesaja sebagai hamba, bukan sebagai kuli ke apa, tak, tapi untuk beribadat. Beribadat, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita sebagai seorang hamba. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia iaitu memakmurkan bumi Allah SWT berdasarkan apa? Berdasarkan syariat Allah. Okey, ni dalil dia. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Okey, wa huwal ladzi, dan dia yang ja'alakum, yang mana menjadikan kamu semua khala'ifal ardi. Khala'ifal ardi ni maksudnya apa? Khalifah di bumi. Warafa ba'dakum, warafa, dan dia juga mengangkat ba'dakum, sebahagian daripada kamu, fauqa, di atas ba'din, di atas sebahagian yang lain. Angkat apa?
angkat darajatin, angkat darjat, okey, darjat ataupun pangkat macam itulah. Liyabluwakum, untuk apa? Untuk yablu. Yablu ni maksudnya untuk menguji kamu semua fima atakum, pada apa yang didatangkan kepada kamu. Maksudnya apa kat sini? Yang pertama sekali adalah Allah dah jadikan kita sebagai khalifah kan? Khalifal ardi, ini maksud dia. Allah dah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. So, Allah juga dah rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Allah juga dah mengangkat sebahagian daripada kamu semua di atas sebahagian lain. Tapi angkat apa? Angkat darjat. Darjat tu maksudnya, kalau awak sedar, dekat sekeliling awak ada seorang cikgu, ada seorang doktor, ada seorang peguam. Maksudnya kemuliaan dibagi kepada seseorang tersebut sebagai seorang doktor, sebagai seorang peguam, sebagai seorang menteri. Bukan saja-saja. Sebenarnya Allah dah bagi jawatan tersebut bukan saja-saja, tapi untuk apa? Untuk yabluwakum, untuk Allah uji macam mana mereka handlekan apa yang Allah dah bagi. Sebab tu dia kata liyabluwakum fi ma atakum, untuk Allah uji dengan apa yang Allah dah kurniakan kepada mereka semua. So ingat, kalau kita dah dapat satu jawatan, tak kisahlah jawatan pengawas ke, jawatan ketua asrama ke, bukan saja-saja jawatan yang Allah bagi itu, tapi ada sebab dia Allah nak uji kita macam mana cara kita memakmurkan bumi berdasarkan syariat Allah, bagaimana cara kita menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini. So jangan takut untuk terima tanggungjawab. Kalau awak dapat tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas contoh, awak dapat tanggungjawab sebagai seorang ketua pengawas, jangan takut untuk terima. Memang orang kata selangkah kaki ke neraka, tapi tidak, itu adalah ibarat. Tapi ingat, sebenarnya kalau kita dapat sesuatu tanggungjawab tersebut, sesuatu pangkat tersebut, sesuatu tugasan tersebut ataupun sebagainya, itu adalah liyabluwakum. Itu adalah tanda ujian. Ingat, Allah uji tanda Allah sayang kepada kita. So jangan takut untuk terima sesuatu jawatan. Anggap itu adalah amanah oleh Allah, kerana Allah ingin uji kita. Uji tanda Allah sayang. Okey, tengok subtopik yang keempat, iaitu tanggungjawab manusia sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Okey, ada 3 tanggungjawab manusia kepada Allah dan juga Rasul. Tanggungjawab manusia kepada manusia itu sendiri, tanggungjawab manusia kepada alam. Tanggungjawab manusia sebagai hamba dan juga khalifah Allah kepada Allah dan juga Rasul itu sendiri. Bagaimana? Yang pertama, dengan cara menyembah Allah SWT yang Maha Esa tanpa ada langsung unsur-unsur mensyirikkannya. Ingat tak? Kalau awak belajar masa zaman sekolah rendah, awak akan tahu syirik tu ada 2. Okay? Syirik bukan satu syirik je, tapi ada syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali tu maksudnya syirik secara terang-terangan. Maksudnya bila mana orang tu dia mencari bomoh ke, dia nak berubat dengan bomoh ke dan sebagainya. Dia memang terang-terangan nampak dia tu melakukan syirik. Okey, kalau syirik khafi bagaimana? Syirik khafi ni adalah syirik yang tersembunyi, yang kita tak nampak. Contoh dia macam mana? Contohnya bila kita solat, bila solat kita punya fokus kita kena khusyuk kepada Allah. Nak capai tahap khusyuk tak semua akan senang. Tapi at least kita berusaha untuk mencapai tahap khusyuk ketika melakukan ibadah kepada Allah. Okey. So, bila berlakunya syirik khafi dalam solat, contoh dia macam mana? Contoh bila awak solat and then awak boleh teringat air dekat dalam bilik air tu tak tutup. Bila awak teringat dalam solat awak, itu automatically akan menjadi syirik khafi. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila ibadah, bila awak lakukan solat terutamanya, fokus awak hanya pada satu, iaitu Allah SWT. Tapi tiba-tiba fokus kita lari pula. Kita pergi ke tandas pula fokus kita. Kita teringat air dekat paip, bila air tu tak tutup. So tak boleh macam tu. Itu akan menjadi syirik juga. Kadang-kadang dalam hidup ni kita melakukan syirik tanpa sedar. That's why lah bila kita nak tidur, bila kita bangun daripada tidur, kita kena mengucap kalimah syahadah. Supaya kita kembali balik kepada ajaran yang sebenar, which is Islam. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, mematuhi segala perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangannya. Apa yang Allah suruh, kita buat. Apa yang Allah larang, kita jauhkan. Contoh apa yang Allah suruh, kita kena buat solat 5 waktu. Solat fardu tu wajib. So bila Allah kata wajib, Allah kata fardu ain, maksudnya wajib, kita kena buat. Tapi apa yang Allah larang, contoh dia apa? Contohnya Allah kata jangan dekati zina. La taqrabuz zina. So jangan langsung kita mendekati, walaupun nak dekat zina tu pun haram, apatah lagi kita dah menjerumus ke arah zina. Lagilah berganda-ganda haram ni. So apa yang Allah larang, jangan kita buat. Apa yang Allah suruh, kita kena patuh. Okey, itu maksud dia. Yang ketiga, bagaimana tanggungjawab kita kepada Allah? Bersyukur di atas segala nikmat yang Allah dah kurniakan. Macam-macam nikmat yang Allah dah bagi kat kita. Contoh dia, nikmat apa yang paling utama?
nikmat nafas. Ada orang bila bangun tidur, tahu-tahu dah tak boleh bernafas dah. Sebab apa? Sebab dia dah diambang kematian. Tapi ada yang boleh, ada yang bangun tidur, Alhamdulillah, masih lagi boleh bernafas. Sebab itulah bila bangun tidur, jangan lupa kita mengucap syukur di atas nikmat angin ataupun nikmat udara yang Allah dah kurniakan kepada kita. Bagaimana kita nak ucapkan syukur? Melalui Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah doa bangun tidur. So at least awak mengucapkan syukur melalui setiap doa apa yang awak lakukan. Contoh doa bangun tidur, doa selepas makan, doa sebelum makan dan sebagainya. So sentiasalah bersyukur di atas segala nikmat Allah dan juga sentiasa mengingatinya dengan zikrullah. Tak semestinya zikrullah tu awak kena berzikir saja. Okey, subhanallah, subhanallah. Setiap kali awak jalan, subhanallah, subhanallah. Okey, kalau awak tak mampu nak buat macam tu, di tahap permulaan ini kita tak mampu untuk berzikir sentiasa. Tapi rajinkan lidah kita untuk mengucap perkara-perkara yang baik, yang ada berunsur nama-nama Allah. Contoh dia macam mana? Contoh dia, okey, kalau awak tengah jalan, pun terlanggar orang, jangan sebut, oh pocak mak kau. Jangan sebut macam tu. Terlanggar orang, sebut Allah Akbar. Contoh macam tu. Barang jatuh, kedebuk. Jangan sebut, mak kau nenek. Jangan sebut macam tu. Jangan melatah dengan benda-benda yang lara. Tapi melatahkan dengan benda-benda yang zikrullah. Barang jatuh, astagfirullahalazim. Contoh macam tu. Biar melatah kita itu ada unsur-unsur zikrullah. Mengingatkan kita kepada Allah SWT itu sendiri. So, itu adalah cara dia. Yang keempat, bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah kepada Rasul? Iaitu melalui berselawat. Tolong sangat-sangat rajinkan diri kita. Ini peringatan kepada awak dan juga kepada saya sendiri. Rajinkan diri kita untuk sentiasa berselawat kepada Allah. Sebab dengan selawat kita itu dapat menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Dekat pada mahsyar tu, tengah peluh, tengah mentari terik dekat atas kepala kita, bagaimana dapat membantu kita ketika kita dalam kesusahan di padang mahsyar? Melalui syafaat Rasulullah SAW, iaitu sallu ala Nabi, selawat ke atas Nabi. So rajinkan diri awak untuk selawat. Walaupun awak bukanlah seorang yang sentiasa berselawat, tapi tolong dalam sehari tu at least kita mulakan sehari tu dengan 3 selawat. Mulakan dulu. Kalau selawat dalam solat tu, selawat dalam solat lah, tapi selawat yang biasa ni, yang bukan senang-senang untuk kita ucapkan selawat ni. Tolong mulakan 3 selawat dulu di peringkat permulaan. Contoh bangun tidur, baca doa selepas bangun tidur, awak selawatlah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, renggangkan badan awak tu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum masuk tidur, tepuk bantal tu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. So rajin untuk kita berselawat. Sebab selawat tu merupakan syafaat, iaitu pertolongan kita di akhirat kelak. Okey, yang seterusnya, meneladani sunnah Rasulullah SAW. Meneladani ni maksudnya apa? Maksudnya mencontohi ataupun mengikuti apa yang Rasulullah buat. Itu maksudnya meneladani sunnah Rasulullah SAW. Contoh dia apa? Contoh dia, bila mana Rasulullah buat makan dengan tangan kanan, Allah tak suruh makan dengan tangan kanan. Tapi Rasulullah makan dengan tangan kanan. So, itu adalah sunnah Rasulullah. Itu adalah akhlak Rasulullah itu sendiri. So, kita kena contohilah sunnah Rasulullah. Cakap dengan laki-laki, jangan nak contohi sunnah poligami je, tapi sunnah yang ringan tak nak contohi. Sunnah poligami kahwin 4 nak pula contohi. Itu silap manusia. So sunnah yang ringan ni contoh seperti apa? Seperti kita minum duduk. Minum duduk itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunat untuk kita contohi, sunat kita ikuti. Contohnya kencing. Kalau laki suka kencing berdiri kan, jangan kencing berdiri, kencing duduk. Contoh macam tu. Sunnah yang kecil-kecil ni lah patut kita ikut. Bukan sunnah yang besar terus poligami terus. Poligami kena ada sebab yang kukuh. Jangan suka-suka untuk kita berpoligami. Kita perempuan ni tak boleh lah. Tapi yang laki itulah, boleh nasihatkan kepada laki lah. Siapa yang nak poligami kan. Boleh bagi peringatan kepada dia. Bukan senang-senang nak poligami. Tapi poligami ni kena ada sebab yang kukuh. Baru boleh digalakkan untuk berpoligami. Jangan guna alasan sunnah Rasulullah. Itu salah lah. Okay, seterusnya tanggungjawab manusia sebagai hamba dan juga khalifah kepada manusia itu sendiri. Bagaimana tanggungjawab dia? Okey, yang pertama, menjalinkan hubungan silaturahim sesama manusia. Menjalinkan hubungan baik. Jangan ada pecah belah, jangan ada salah faham. In case kalau awak ada salah faham, ajak manusia tersebut untuk berbincang bersama. Jangan ada langsung perselisihan faham di antara sesama manusia. Jumpa kawan tak ada masalah untuk kita berkawan. Okey? Biar kawan tu seramai mana pun tak kisah. Sebab wajib untuk kita sebagai seorang manusia untuk menjalinkan hubungan silaturahim. Bukan hubungan cinta sahaja, tapi hubungan silaturahim sesama manusia sangat penting. Kenapa? Kerana manfaat dia banyak.
kita boleh kongsi kebermanfaat bersama, kita boleh kongsi maklumat bersama dan sebagainya. Itulah function kenapa kita perlu untuk menjalankan hubungan silaturahim sesama manusia. Okey, yang kedua, memelihara hak sesama manusia seperti memelihara hak jiran. Maksudnya, kita kena ambil peduli terhadap jiran kita. Sebab kita kena ingat, kita hidup kat muka bumi ini, kalau kita mati, kita tak gali kubur seorang-seorang untuk kita masuk ke dalam kubur tersebut. Tak. Tapi kita perlukan orang lain untuk gali kubur kita, kemudian barulah boleh kita masuk ke dalam kubur tersebut. That's why lah dia kata pelihara hak sesama manusia. Maksudnya, bila mana jiran itu perlukan bantuan, kita harus menghulurkan bantuan. Bila mana jiran itu melakukan kesalahan, jangan menyebarkan keaiban jiran tersebut. Kita kena menutup keaiban jiran tersebut. Dan kita kena memuliakan jiran, sebab memuliakan jiran itu pun merupakan ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengamalkan nilai murni dalam masyarakat. Dengan apa? Dengan menggunakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ni maksudnya apa? Lakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu maksud dia. So, amalkan nilai murni dalam setiap detik apa yang kita lakukan dengan berkonsepkan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya masyarakat sekeliling kita lagi dekat untuk melakukan kebaikan setelah melihat nilai murni yang kita telah tunjukkan kepada mereka semua. Bukan show off, tapi itu adalah perbuatan baik yang patut kita lakukan supaya orang lain dapat mencontohi apa yang kita buat. Contoh dia apa? Contoh macam awak tengok Ustaz Abid Lius. Contoh dia macam yang dia buat. Dia buat Ilio Smart, tapi dia ada food bank. Food bank ni maksudnya apa? Dia boleh bagi kepada siapa yang memerlukan makanan untuk makan dekat tempat tersebut secara free. Tak ada masalah. Nak beras, ambil je kat food bank tu. Nak tepung, ambil je kat food bank tu. Sebab tu bagusnya, bila kita lakukan kebaikan, lakukan nilai murni, supaya masyarakat ini dapat contohi apa yang kita buat. Tapi ingat konsep kita kena amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, sentiasa menghormati sesama masyarakat. Jangan langsung, walaupun orang itu bawah umur kita ataupun orang itu baru nak hidup, jangan kita mempelekehkan dia. Jangan kita mempelekehkan darjat dia, ke usia dia, ke dan sebagainya. Kita kena sentiasa menghormati sama kita. Kalau nak orang hormat kita, kita kena starting untuk hormat orang. Rajinkan diri untuk bertegur sapa. Contoh dia, nampak je orang tu susah, tolong. Nampak je orang yang lagi tua, hormat dia, bagi salam. Contoh macam tu. Kena sentiasa tunjuk hormat kita kepada masyarakat sekeliling kita. Okey, itu adalah tanggungjawab manusia sebagai hamba dan juga khalifah kepada manusia itu sendiri. So, bagaimana kepada alam? Okey, kepada alam, kalau awak tengok dekat slide ni tak nampak lah. Yang untuk alam ni awak tengok dekat buku awak. Saya tunjuk je sampai awak tengok dekat buku awak. Yang pertama, mentadbir dan juga memakmurkan alam secara terancang. Maksudnya nanti bila dah besar, kita dah ada kerjaya masing-masing, kita kena takbir, kita kena rencanakan sesuatu supaya kita dapat menyebarkan manfaat bukan saja kepada kita, bukan saja kepada keluarga, tapi kepada seluruh alam. Contoh dia macam apa? Okey, kalau petani, apa manfaat dia kepada alam? Manfaat dia adalah bila dia menanam pokok, dia dapat menguatkan lagi akar bumi. So kalau kita tak tanam pokok, siapa lagi nak kuatkan akar bumi? Okey? Kita dah banyak sangat pembangunan. So, melalui penanaman semula pokok, penanaman semula anak-anak pokok dapat menguatkan lagi bumi ini. Contoh lain, kalau ada bisnes, ada kilang sendiri. Okey, ada kilang sendiri. Macam mana nak mentadbir dan juga memakmurkan alam secara terancang? Janganlah membuat air pollution secara bebas. Okey, yang kedua, menggunakan sumber alam semula jadi secara bijaksana juga efektif. Jangan terlalu rakus, jangan terlalu tamak. Nampak je balak, okey, aku nak balak yang tu. Balak tu paling lama hidup, 1000 tahun balak tu. Aku nak buat apa? Aku nak buat perabot kat rumah aku. Tak boleh macam tu, jangan tamak. Kita kena limitkan penggunaan alam kita. Nampak je balak, nak buat perabot. Nampak je jati, nak buat sofa jati. Nampak je minyak dekat lautan, terus ambil, tamak rakus, nak buat petroleum. Nak buat untuk isi minyak dekat darat. Contoh minyak kereta, minyak lori dan sebagainya. Jangan rakus ya, kita kena ambil sikit demi sedikit. Sebab itu adalah kegunaan bersama. Okey, yang ketiga, memelihara alam daripada pencemaran dengan tidak membuang sampah merata-rata. Contoh macam tadi ada kilang. Contoh bila ada kilang, janganlah terang-terang awak buang sisa-sisa dekat sungai. Buang sisa-sisa dekat udara secara terang-terangan. Kita kena tapis. Biasanya kalau kilang yang eco, yang dia memelihara alam, dia akan ada penapis, akan ada filter dekat dia punya pembuangan tu. So takkan sewenang-wenang yang toksik daripada kilang tersebut dibuang macam tu. Dan diorang sendiri ada tempat pelupusan toksik-toksik yang sisi-sisi toksik daripada kilang tersebut. Ada tempat khas. So jangan buang merata-rata. Okey, pelihara alam.
Kalau kita semua dah cemarkan alam, siapa lagi yang nak memberikan kita udara yang segar? Yes, memang Allah yang memberi. Allah yang menggerakkan, tetapi alam yang producekan oksigen, udara yang segar, angin dan semuanya untuk manusia. So, bila alam dah beri macam tu kepada manusia, kita kena balas balik. Dengan cara apa? Dengan cara kita jaga alam ini. Jangan sewenang-wenangnya mencemarkan alam. Yang keempat, menggiatkan lagi usaha pemuliharaan alam bagi menjaga kelangsungan hidup flora dan juga fauna. Buat kempen dan sebagainya untuk untuk orang sedar tentang pentingnya untuk kita prevent alam kita ini daripada yang tidak sihat. Demi apa? Demi menjaga kelangsungan hidup flora dan juga fauna tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan melaksanakan tanggungjawab. Okey, ada 5 kepentingan dia. Yang pertama iaitu dari sudut agama. Bagaimana syariat dan juga undang-undang Islam dapat dilaksanakan. Yang kedua, rakyat berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Okey, yang mana Islam, yang mana Muslim, kita kena pegang teguh kepada apa yang Islam ajar. Bukan Islam pada IC semata-mata. Tapi apa yang Islam ajar, kita tak buat. Jangan macam tu. Yang ketiga, nilai murni dan juga akhlak mulia dapat dihayati dan dipraktikkan oleh masyarakat. So, bila kita dah lakukan segala nilai murni, segala akhlak mulia, secara tak langsung bila kita praktikkan nilai-nilai agama tersebut, masyarakat sekeliling kita akan mencontohi apa yang kita lakukan. Sebab tu pentingnya bila kita laksanakan tanggungjawab manusia sebagai khalifah dan juga hamba dari sudut agama. Okey. Yang kedua, pendidikan. Dari sudut pendidikan, bagaimana? Pentingnya sebab apa? Sebab dapat melahirkan masyarakat yang madani. Cuba tengok glosari ni, dia kata madani. Okey, madani ni ada dekat sini. Melahirkan masyarakat madani yang bertakwa. Madani ni maksudnya orang bertamadun. Maksudnya masyarakat dan generasi yang maju. Itu dari segi apa? Pemikiran, dari segi kerohanian dia dan juga kebendaan. Itu maksud madani. Yang mana dia bertakwa. Ingat, nak capai tahap takwa ni bukan senang. Nak capai tahap beriman mungkin mudah. Tapi nak capai tahap takwa bukan mudah. Sebab takwa ni adalah tahap yang paling tinggi. Okey, yang kedua, masyarakat mendapat pendidikan rohani, fizikal, mental dan juga emosi yang seimbang. Sebab tu pentingnya bila kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah. Okey. Yang ketiga, melahirkan tenaga pakar untuk mentadbir dan juga memakmurkan alam ini. So penting ni sebab apa? Dengan pendidikan inilah dapat melahirkan orang-orang yang pakar, ahli-ahli yang pakar. Contoh apa? Contoh, pakar matematik ataupun pakar perubatan, pakar sekretaris, pakar pembinaan bangunan, pakar politik dan sebagainya. Setiap sesuatu benda mesti ada orang yang pakar, orang yang mahir. So, dengan pendidikan inilah dapat melahirkan tenaga-tenaga pakar untuk mentadbirkan lagi dan juga memakmurkan lagi alam ini. Sebab tu pentingnya melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan juga khalifah dari sudut pendidikan. Okey, yang ketiga, politik. Okey, politik ni maksudnya melahirkan pemimpin yang berintegriti. Maksudnya pemimpin yang boleh buat semua benda. Okey, bukan pemimpin itu hanya sekadar mengarah sahaja, hanya sekadar menyuruh sahaja, tapi tak tahu. Tak boleh macam tu. Bila jadi pemimpin, kita jadi ketua. Ketua ni maksudnya bila kita lead something, bukan lead sebagai seorang bosi, tapi lead yang mana kita pun sekali melakukan benda tersebut. Yang kedua, kestabilan politik terjamin dan melancarkan urusan pentadbiran negara. Jangan berpolitik hanya untuk menjawat sesuatu jawatan yang tinggi. Atau senang kata, gila pangkat. Jangan macam tu. Okey? Yang ketiga, negara menjadi aman dan juga sejahtera. So, bila dah bermain dengan politik, kita kena concern dengan apa yang rakyat minta ataupun apa yang rakyat perlukan. Itu pentingnya orang yang berpolitik. Okey, yang keempat, ekonomi. Dari sudut ekonomi bagaimana? Pentingnya sebab apa? Sebab dapat memajukan lagi ekonomi dan juga memesatkan lagi ekonomi. Okey, yang kedua, pembangunan negara dapat dijalankan dengan lancar. Okey, yang ketiga, merapatkan lagi jurang ekonomi dalam kalangan masyarakat. Maksudnya tak adalah kalau miskin tu miskin selama-lamanya. Bila kaya, kaya je sampai bila-bila. Tak boleh macam tu. Merapatkan lagi tu maksudnya kaya dan juga miskin disamatarafkan. Orang miskin pun boleh dapat merasa macam mana makan nasi setiap hari, macam mana ada lauk setiap hari, macam mana orang kaya rasa, macam tu jugalah orang miskin perlu rasa. So, bila masyarakat ni semua sama level, tak ada yang kaya-kaya gila, miskin-miskin sangat, tak ada macam tu. Okay? Yang kelima dari sudut sosial, bagaimana? Yang pertama, perpaduan dapat dikekalkan. Dapat menyatupadukan lagi hubungan sesama manusia yang lain. Yang kedua, masyarakat hidup dengan toleransi
dan juga saling menghormati. Maksudnya tak ada langsung unsur-unsur pergaduhan. Kalau tengah jam terlanggar sikit kereta belakang, dah marah-marah, gaduh-gaduh, tak boleh macam tu. Kita kena saling bertoleransi. Bincang dulu, kenapa awak terlanggar kereta saya? Bincang dengan baik. Letak kereta kat tepi, bincang kenapa awak langgar kereta saya. Okey, kita bawa ke balai ke apa ke dan sebagainya. Hormat orang tu dan orang tu akan menghormati kita. Okey, yang ketiga, wujud keharmonian dalam masyarakat. Jangan langsung ada persengketaan. Jangan langsung ada unsur berbalah dan sebagainya. Jaga kita punya keharmonian sesama masyarakat kita. Yang paling penting, sesama jiran. Sosial kita dengan jiran, sosial kita dengan kawan-kawan. Sosial ni bukan satu benda yang bad ataupun bad things, bukan. Tapi sosial ni adalah bagaimana kita bergaul dengan orang luar. Ingat, salah langkah dalam sosial, kita akan terpesong kepada jalan yang salah lah. Kalau kita melakukan sosial masyarakat tersebut dengan baik, insya-Allah Allah akan lindungi kita. Pengabaian tanggungjawab manusia, apa punca dia dan juga apa efek dia. Last kali, kita akan pergi kepada tindakan sebagai hamba dan juga khalifah. Pengabaian tanggungjawab manusia sebagai hamba dan juga khalifah. Apa akan jadi? Apa punca bila mana manusia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah? Apa punca dia? Ni yang pertama, syariat Islam tidak dilaksanakan. Itu punca dia. Contoh dia macam mana? Contohnya bila mana berlakunya liberal ataupun secularism dalam setiap aktiviti yang kita lakukan. Apa itu liberalism? Apa itu secularism? Liberal dan sekular ni lebih kurang sama. Dia maksudnya mengasingkan Islam, mengasingkan agama itu dalam kehidupan seharian kita. Contoh dia apa? Contoh dia macam ni. Bila mana orang tu kerja dekat company, yang mana company tu non-Muslim, yang bukan Islam kesemuanya, ataupun pentadbir dia bukan di kalangan orang yang Islam, and then sekeliling kita terdiri daripada golongan-golongan yang bukan Islam. Lepas tu bila mana masuknya waktu solat, Allahu Akbar, tak solat. Sebab apa? Sebab relax lah. Orang sekeliling kita ni ramai Chinese, ramai Indian. So, diorang tak solat. Lagipun orang tak tahu kalau aku solat ke tak solat. Tak boleh macam tu. Tak boleh ada skeptical yang macam tu. Yang kedua contoh dia macam mana? Contohnya bila mana kita pergi melancong. Kita pergi travel ke Paris. Paris tu negara Europe. So, ramai mak saleh, ramai orang melakukan maksiat sana sini. Lepas tu, kita apa lagi? Dah tak ada makcik-pakcik kita kat sana. So why not kalau kita buka tudung? Free hair lah. Nak dapatkan gambar yang lawa, OOTD yang cantik. So why not kita buka tudung? Tak boleh macam tu. Bila kita asingkan kita punya syariat Islam kita dalam aktiviti seharian kita, kat situlah boleh berlakunya secularism dan juga liberalism. So kesan dia apa? Kesan dia berlakulah keruntuhan akhlak dan jenayah makin berleluasa. Contohnya apa? Contohnya pakaian-pakaian yang ketat sangat. Terlalu ketat. Sampai nampak benjolan itu, benjolan ini. Ingat mata lelaki boleh tembus ke mana-mana. Even ke dunia lain pun boleh tembus. Seolah-olah begitulah. So, apa jenayah lelaki akan buat? Berlakulah rogol, pencabulan dan sebagainya. So, kat situ salah siapa? Adakah salah lelaki? So, tanya balik pada diri kita sebagai seorang wanita. Punca yang kedua iaitu mengabaikan pendidikan. Contoh dia apa? Contohnya, bila belajar kita ambil remeh. Kita tak pedulilah. Belajar ni sebab mak ayah yang suruh. Kalau aku tak sekolah, nanti mak ayah sedih pula. Tak boleh macam tu. Bila kita ambil remeh dengan pelajaran kita, that's why lah berlakunya masyarakat akan menjadi jahil, kurang ilmu. Bila dunia tengah berlaku sekian-sekian, kita ni, benda tu, politik, apa tu, tak boleh. Kita kena ambil tahu juga. Politik ke, jenayah cyber ke, tak kisahlah pelbagai pendidikan yang ada kat muka bumi ini, kita kena cakna, kita kena aware dengan pendidikan tersebut. Bila kita kurang cakna dengan pendidikan tersebut, kita ambil remeh, apa akan berlaku? Kejahilan yang akan mendatangi kita. Yang ketiga, punca dia adalah kelemahan urusan pentadbiran dan juga salah guna kuasa. Contoh dia apa? Contohnya kita buat perniagaan bermotifkan keuntungan semata-mata. Sebab apa? Sebab bila kita melakukan sesuatu ataupun kita membina sesuatu, kita kena pentingkan kualiti dia, bukan kuantiti. Kuantiti itu maksudnya bukan keuntungan yang kita mahu raihkan, tetapi kualiti. Kualiti itu yang penting. Contoh lain, salah guna kuasa, menjawat jawatan tinggi, gaji pun tinggi, masyuk. Tapi apa? Tapi kerja sambil lewa. Sebab apa? Sebab dia hanya nak kemasyhuran sahaja. Dia nak orang tahu yang dia pegawai diplomatik, contoh macam tu. Yang dia adalah CEO. Yang dia adalah peguam sekian-sekian, macam tu.
Nampak macam gah, macam gempak. Gaji pun mahal. Tapi apa yang dia buat? Dia salah guna kuasa. Lakunya apa? Rasuah berleluasa. Tak boleh macam tu. Okey, so apa efek dia? Efek dia adalah hilang kepercayaan kepada pemimpin. Dan juga negara akan menjadi mundur. Mudah rakyat untuk tidak percaya kepada apa yang pemimpin lakukan. Apa yang pemimpin buat. So rakyat hilang kepercayaan lah. Orang sekeliling pun akan menjadi hilang kepercayaan kepada orang tersebut. So, negara kita akan jadi apa? Bila ramai orang yang sedemikian, negara pun akan jadi tak maju, akan jadi mundur. Okey, seterusnya, masyarakat bersikap malas dan juga memilih pekerjaan. Kalau kita berterusan bersikap malas, tak ada langsung usaha untuk menjana pendapatan, untuk menjana kemajuan diri, kita dapat pekerjaan pun kita pilih-pilih. Aku tak naklah kerja jadi cleaner, aku nak kerja yang gagah, doktor pakar, peguam itu, inspektor dan sebagainya. Nak kerja yang gagah. Tapi kita wujud sifat malas dalam diri. Kita ambil sambil lewa. Tak boleh macam tu. Apa akan jadi? Kesan dia adalah ekonomi tidak membangun. Bila ramai yang bersikap sedemikian, ekonomi kita akan jadi merosot. So, itu akan menjejaskan ekonomi sesebuah negara. Okey, last sekali. Hilang sikap hormat menghormati antara masyarakat. Bila ada pergaduhan, salah faham, kat sinilah boleh berlakunya perpecahan dan juga diskriminasi dalam masyarakat. Diskriminasi ni maksudnya apa? Maksudnya membandingkan ataupun membezakan orang itu dan orang ini. Contoh dia macam apa? Kita bersikap rasis dalam budaya kita sendiri. Contoh kalau Melayu, aku dengan Melayu je lah. Kalau Cina-Cina lah, tak payah campur dengan Melayu. Tak boleh macam tu. Kita di bawah langit yang sama. So, kita kena saling hormat menghormati. Tak kisahlah orang tu agama apa. Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke. Bila kita namanya pun manusia, kita kena hormat menghormati sesama kita. Jangan langsung ada perpecahan dan juga discrimination. Okey, itu adalah pengabaian bila kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah Allah. Punca dan juga kesan dia. So, apa yang perlu kita lakukan? Apa tindakan kita? So, ini adalah tindakan awak semua sebagai seorang pelajar untuk menjadi hamba dan juga khalifah Allah. Ini antara aktiviti yang sesuai dengan golongan awak lah, iaitu pelajar. Okey. Yang pertama adalah kempen Kitar Semula. Okey. Membentuk diri supaya sentiasa menjaga kebersihan. Nampak je plastik-plastik, kertas-kertas, benda tu sebenarnya boleh dikitarkan semula. Kita boleh selamatkan bumi, boleh selamatkan diri kita sendiri, boleh selamatkan tanah dan sebagainya. Kita dapat menjaga kebersihan sekeliling alam kita. Okey, memupuk masyarakat supaya mencintai dan juga menyayangi alam sekitar. So, bagus bila tindakan untuk melaksanakan kempen Kita Semula supaya orang semua sedar betapa pentingnya untuk kita recycle the things. Yang kedua, bengkel kemahiran dan juga inovasi. Okey, pentingnya bengkel ni supaya masyarakat lain boleh menjana pemikiran kreatif dan juga kritis. Supaya manusia boleh berfikir secara kreatif, iaitu boleh berfikir dengan berfikiran yang jauh, yang berseni, yang penuh kesenian, yang penuh penggayaan dan sebagainya. Okey. Kedua, menggunakan akal dalam mencipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh, kalau nak cipta mesin, kita kena fikir mesin apa yang boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Contoh, kita buat mesin yang boleh washing, yang boleh spin, yang boleh dry, yang boleh terus lipat. Mudah untuk orang-orang yang bekerja. Tak perlulah untuk nak lipat baju lagi apa semua. So, mesin tu boleh buat semua. Contoh macam tu lah. So, kita gunakan akal kita sebaik mungkin untuk kita create inovasi yang baru. Supaya manusia lain boleh manfaatkan benda tersebut. Seterusnya, memupuk persefahaman antara murid. Tindakan yang ketiga, kursus kepimpinan sekolah. Melalui kursus ini dapat melatihkan diri menjadi seorang pemimpin yang baik. Sebenarnya kursus kepimpinan sekolah ni bukan satu benda yang boring, tak. Kalau aktiviti boring lah jadinya. Tapi sebenarnya satu benda yang baik untuk kita menjadi seorang pemimpin yang berkualiti. Dan juga secara tak langsung dapat mengamalkan apa yang ma'ruf dan juga mencegah apa yang mungkar. Okey, seterusnya kem jati diri. Ini benda yang paling best di kalangan pelajar sekolah. Sebab apa? Sebab kem jati diri inilah dapat membentuk keyakinan dan juga kekuatan rohani kita. Nak uji macam mana kita yakin untuk menghadapi sesuatu ujian. Macam mana kita yakin untuk berhadapan dengan masyarakat sekeliling kita. Macam mana kita nak bina kekuatan rohani kita dari segi mental. Adakah kita tahan? Adakah kita mampu untuk bertahan dengan ujian tersebut dan sebagainya. Yang seterusnya adalah memberi kesedaran tentang manusia sebagai seorang hamba dan juga khalifah Allah.
So, itu saja pelajaran yang ketujuh yang mana menceritakan tentang tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah Allah. Okay, hadza faqat minni. Syukran.